Bab bila seseorang ragu tentang hadas. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab dan Abbad bin Tamim dari pakciknya, bapa saudaranya. Syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul. Diadukan pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan seorang lelaki, berhubung dengan orang yajidu syai' fi shalah, yang merasakan sesuatu telah berlaku dalam sembahyangnya, hatta yukhayyala ilaih, sehingga dia berasa hatta yukhayyala ilaih, sehingga dia berasa, dia sangka telah berlaku apa-apalah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, la yanfatil, jangan dia berhenti, jangan dia meninggalkan sembahyang, sehingga atau selagi dia tidak mendengar bunyi ataupun mendapati bau. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila seseorang dari kamu berada dalam sembahyang lalu didapatinya pergerakan, dirasainya ada pergerakan pada duburnya, sama ada dia telah berhadas atau belum, atau tidak berhadas, keadaan itu menimbulkan kemusykilan kepadanya, fala yansarif, maka janganlah dia berhenti selagi tidak didengarnya bunyi ataupun didapati bau. Babul wudu min al-qiblah, bab wudu kerana ciuman atau kerana mencium. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah bahawa Nabi SAW pernah mengucup ataupun menciumnya, dan baginda tidak mengambil air sembahyang, tidak berwudu, yang selepas mencium itu. Ataupun Nabi SAW telah menciumnya tetapi baginda tidak berwudu. Abu Dawud berkata hadis ini mursal. Ibrahim At-Taimi tidak mendengar dari Aisyah apa-apa. Abu Dawud berkata demikian juga hadis ini telah diriwayatkan oleh Firyabi dan selainnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah bahawa Nabi SAW telah mencium salah seorang istrinya. Kemudian baginda keluar bersembahyang dengan tidak berwudu, yakni mengambil air sembahyang terlebih dahulu. Qala Urwah berkata, saya pun berkata kepadanya, yakni kepada Aisyah, man hiya illa anti, siapa lagi kalau bukan makcik, siapa lagi isteri Nabi itu kalau bukan engkau. Fadhahikat, Aisyah pun ketawa. Qala Abu Dawud berkata, beginilah hadis ini telah diriwayatkan oleh Zaidah dan Abdul Hamid Al-Himmani dari Sulaiman Al-A'mash. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibrahim bin Makhlad At-Talqani, katanya Abdurrahman bin Maghra menceritakan hadis ini kepada kami, katanya A'mash menceritakan hadis ini kepada kami, katanya beberapa orang sahabat kami menceritakan kepada kami, diambilnya dari Urwah Al-Muzani dari Aisyah hadis ini. Abu Dawud berkata, Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata kepada seorang lelaki, ceritakan bagi pihakku bahawa dua hadis, bahawa dua ini, maksudnya dua hadis ini, hadis A'mash ini dari Habib, dan hadisnya, yakni hadis A'mash dengan isnad ini berhubung dengan perempuan yang keluar darah isti'adah.
bahawa dia yakni mustahadah tu tatawaddau, perlu berwudu likulli salatin, untuk setiap kali sembahyang, untuk setiap sembahyang. Qala Yahya berkata, ceritakan dari aku, yakni bagi pihakku, bahawa kedua-dua hadis ini macam tidak ada apa, macam tidak ada apa-apa. Qala Abu Daud berkata, diriwayatkan dari Thawri bahawa dia mengatakan, Habib tidak meriwayatkan hadis kepada kami kecuali dari Urwah Al-Muzani. Maksudnya dia tidak meriwayatkan kepada mereka dari Urwah bin Az-Zubair apa-apa. Qala Abu Daud berkata, Hamzah Az-Zayyat telah meriwayatkan dari Habib, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah, satu hadis yang sahih. Ini bab bila seseorang itu syak tentang hadasnya. Anda sudah ada air semaya, sebelum pada ni cerita pasal air semaya. Lepas tu seseorang tu syak, sama ada air semaya dia ni ada lagi kah ataupun telah batal. Imam Abu Daud buat mari hadis ini, Zuhri mengambilnya dari Sa'id bin Musayyab dan Abbad bin Tamim, dua orang. An ammihi, kedua-duanya mengambil dari pakciknya, bapa saudaranya, yang ni bapa saudara Abbad bin Tamim itu. Syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, diadukan persoalan, pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Imam Nawawi mengatakan syukiya, artinya ar-rajul itu jadi marfu'. Nah, jadi naib fa'il lah kita kata. Di sini tidak disebutkan orang yang ragu, orang yang mengadu itu, yang mengemukakan pertanyaan itu. Dalam riwayat Bukhari ada disebutkan bahawa yang bertanya itu ialah Abdullah bin Zaid, perawi ni sendiri, yang ni pakcik kepada Abbad bin Tamim, itu namanya Abdullah bin Zaid Al-Ansari Al-Mazini, sahabat Nabi SAW. Mana ada disebut. Apa kata Imam Nawawi? Sayogianya tidak dianggap, tidak dibaca syaka, tidak dibaca dengan syaka, dan dengan menjadikan yang mengadu itu, yang mengemukakan soalan itu, bapa saudara Abbad tadi. Kerana ini hadzal waham ghalat. Kalau sangka begitu silap, kata Imam Nawawi. Intaha. Ini dalam Badrul Majhud. Tapi Aini syarah kepada Sahih Bukhari, dalam syarah Bukhari, selepas dia menukilkan kata-kata Imam Nawawi ini, qultu, katanya, da'wal ghalat. Dakwaan salah, silap itu silap. Dakwaan silap, hak silapnya. Bahkan kedua-dua cara boleh baca. Tadi kita terjemah dengan baca syukia, mana dia ajukan, dikemukakan persoalan kepada Nabi SAW berhubung dengan seorang, berhubung dengan orang yang mendapati sesuatu dalam sembahyang. Baik, kalau kita baca dengan syaka, boleh juga. Ini mengikut aininya. Kalau kita baca dengan syaka, maknanya fa'ilnya syaki, yang mengajukan persoalan itu ialah Abdullah bin Zaid, yang pakcik kepada Abbad bin Tamim itu sendiri. Apalagi dalam Sahih Bukhari ada disebutkan orang yang mengadu hal itu, yang mengemukakan persoalan itu ialah Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu pakcik Abbad bin Tamim itulah. Kalau begitu tidak salah kita kata syakah. Yakni Abdullah bin Zaid telah mengemukakan soalan kepada Nabi SAW berhubung dengan seorang yang mendapati begini-gini. Boleh kedua, tidak salah.
Maknanya dia komen lah. Dia komen Imam Nawawi sebut tu, bahawa Imam Nawawi kata kena baca syukia saja, syaka tak boleh, syukia saja. Lepas tu Kirmani mengatakan, ini dari segi i'rab dia lah. Kirmani mengatakan kalau kita anggap rajul itu jadi fa'il, itu tak betul. Memang jelas soal itu. Kepada orang yang reti tak tersembunyi perkara ini. Kalau kata rajul itu jadi fa'il. Tapi kalau kita baca syaka tadi dan ar-rajula jadi maf'ul, itu tak salah. Hak salah jika kalau baca syaka dan ar-rajulu itu jadi fa'il. Hak tu tak salah. Tak apalah. Di sini dikemukakan soalan, bagaimana kalau seorang itu dalam sembahyang dia berasa, sehingga dia perasa dia telah, maksud di sini perasa itu perasa kemudian perasa dia telah terkentut. Itu maknanya mendapati sesuatu dalam sembahyangnya, itu mana dia berasa macam telah terkentut. Bukan masalah lain, bukan masalah lain. Sini hak ni. Masalah dia berasa dia terkentut. Dalam sembahyang. Lepas tu macam mana nak buat? Nabi SAW kata la yamfatil, dia jangan berhenti, jangan tinggalkan sembahyangnya itu. Atas dasar mungkin boleh jadi kalau betul-betul dia telah terkentut, maknanya air sembahyang dia telah terbatal. Boleh jadi saja, mungkin. Atas dasar tak pasti, dia berasa saja, perasan saja. Tapi kalau pasti, itu lain cerita lah waktu tu. Ini kalau perasa, ada kalanya begitu. Nabi SAW kata jangan berhenti, jangan tinggalkan sembahyang selagi dia tak dengar bunyi. Ini berkait dengan syaik tadi, sesuatu tadi itu maksudnya kentut lah. Sebab tu dia berkait dengan bunyi, ataupun dia mendapati bau. Kalau bunyi, yakin dia bunyi sana ketuk, baru berhenti. Yang keduanya, kalau dia bau busuk, busuk tu busuk, cara busuk ketuk lah, itu lain. Mana sudah yakin sekarang ni, sudah yakin. Hadis yang kedua tu pun macam tu juga. Seseorang berada dalam sembahyang dia, lepas tu dia berasa macam bergerak-gerak dubur dia tu. Ada ketikanya seseorang itu memang mengalami keadaan seperti ini. Dia berasa macam tergerak-gerak, macam ada angin gitu di duburnya. Sama ada dia telah berhadas ataupun dia tidak berhadas, muskil kepadanya. Dia timbul kemuskilan. Batal ke sembahyang ni kau tidak? Macam tu. Nabi SAW kata jangan berhenti, jangan tinggalkan sembahyang. Seperti tadi juga. Sebab apa? Sebabnya hal ni kita tidak yakin, berasa, perasan saja, serah-serah serupa, serah-serah serupa, sekadar tu saja. Sedangkan kita telah bersembahyang tadi dengan kita yakin, tentunya kita sudah ada air sembahyang. Hak kita yakin tu tidak hilang dengan keraguan ataupun perasaan-perasaan serah-serah serupa tu. Tak padan nak tolak hak ada, ia sedia ada pada kita, tak padan. Di sini timbul satu kaedah dibuat oleh ulama, kaedah besar dalam agama ni. Al-yaqin la yazulu bisyak. Kaedah fiqh, yakin tidak hilang dengan syak. Sini ada ni salah satu asas dia. Kalau kita saat ni kita masuk sembahyang, tentulah kita pergi sembahyang tu tahu dah tak ada air sembahyang, nak gila ke mana? Yakinlah ada air sembahyang tu, pergi tu. Hak tu tidak ragu. Hak ragunya hak ni. Berasa sebab ketuk, tapi tidak pasti. Bau tidak, bunyi tidak, ataupun lain-lain bukti tak ada. Cuma perasaan saja. Tidak hilang. Hak yakin tak ada. Dia tetap lebih kuat. Ini juga, hadis ini juga menjadi asas kepada kaedah istishabul asl. Orang panggil istishabul asal. Mana hak asal macam mana kita, macam itulah. Ini hak balik ada air sembahyang, hak balik tak ada air sembahyang pun lagu tu juga. Sekarang ni kita tak ingat kita ada air sembahyang ke tidak?
Tapi tadi kita yakin tadi kita tak ada air sembahyang. Kira hak asal. Balik kepada hak asal. Baqa'u makan ala makan. Itu asasnya, kaedahnya. Yang ni dia mengikut hak asal. Hak asal tu kalau kita yakin tak ada, kita kena pakai tak ada lah. Hak tengah tu ragu tak kira. Kira hak asal. Hak kita pasti ingat. Hak sebelum tu. Begitu juga kalau ada, yakin hak tu macam di sini. Ada air sembahyang. Kita kira ada air sembahyang, tak batal. Dengan benda-benda yang kecil itu. Dengan benda-benda yang ragu, yang tak kemah. Begitu juga hak lain-lain pun dalam dunia ni, hukum ni bukan dalam fiqh saja, semua perkara. Hak kecil tak gerak nak tolak hak besar, tak rebah. Supaya dia boleh berubah hak kecil, hak lebih lemah daripada dia. Hak lebih besar tak boleh. Hak lebih besar. Gitulah hukum dalam apa-apa perkara pun, memang macam tu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan di sini, kalau selagi dia tak bunyi ataupun dia tak bau, apakah hak ni saja? Selagi dia tak hak ni dua kali, dua ni saja ke? Terhenti atas dua ni saja ke? Atau hak sebenarnya yakin? Hak ni sebagai dalil sahaja, bukti sahaja. Hak dikira sebenarnya keyakinan itu ke atau hak ni? Jawabnya keyakinan. Sama ada keyakinan itu datang kepada kita melalui dua perkara ni, dengan adanya salah satu daripada dua perkara ni atau perkara lain. Yang pentingnya kita yakin. Sebabnya dalam masalah, kalau kita kata hak bunyi, kalau hak tuli nak bunyi lagu mana? Tentu dah dia serah dah punggung dia tu ketuk tadi. Tapi dah dia kira tak bunyi, dan Nabi kata kalau selagi tak bunyi, dah tak bau, ketuk tu kebetulan tak bau. Adakah dia tak payah berhenti? Kalau kes lagu tu orang tuli, tidak, kena berhenti juga. Kena berhenti juga, ambil air sembahyang mula. Masalahnya kalau dia yakin, hak tadi tidak yakin. Kalau yakin, baru sama yakin, boleh menghilangkan. Kalau hak dulu yakin, hak kemudian dia tidak yakin, tak boleh. Tapi kalau hak kemudian yakin, baru dia boleh menghilangkan hak sebelum tu, yang juga sabit dengan yakin. Begitu juga orang ketak hidung misalnya, ketak hidung tak bau busuk tu. Kalau lagu tu, adakah dia tak kena berhenti walaupun dia tentu dah berasa dia ketuk, dia yakin dia ketuk? Jawabnya serupa, kena. Ataupun tidak dengan cara dua ni, cara lain lagi. Kalau boleh membuktikan bahawa dia ni telah terkentut, maka kena pakai hak tu berdasarkan hak yakin. Yang dimaksudkan di sini yakin. Hak ni di antara dalil bukti yang membuatkan seseorang itu yakin. Kalau ada cara lain yang boleh meyakinkan, tak apa juga. Ini dalam bab kentut, dalam bab air terkencing serupa juga. Kencing serupa juga. Dia rasa macam tubik-tubik air kencing dia, iya ke tidak? Tapi tak yakin. Tak yakin. Kalau hak basah boleh jadi basah tu seluar dia ataupun kain dia pun basah tadi. Sebab itulah sebelum pada ni kita sudah baca Nabi SAW suruh intidah, iaitu merenjiskan, mengikut satu pendapat bahawa ni dia suruh renjiskan di bahagian kain ataupun seluar, di bahagian yang membetuli ataupun berdekatan dengan kemaluan kita, supaya kita, terutamanya bagi orang yang was-was, hilang was-was itu. Dia akan kata ni basah dah. Masalah yakin tak yakin. Tetapi kalaulah dia tu kain dia kering, seluar dia kering, lepas tu memang basah, itulah memang yakin lah. Itu pun di antara bukti juga. Kalau tidak, tidak. Begitulah hak lain-lain, perkara lain-lain pun lagu tu juga. Sebabnya Nabi SAW bersabda, dia kata, bila kanak-kanak tu, kalau kanak-kanak tu lahir tu, dia sudah bunyi suara dia. Bila kanak-kanak lahir tu, dia bunyi suara dia, jerit ke, berteriak, istahalla as-sabi, idza istahalla as-sabi waritha wa sulli alaih. Kalau kanak tu bunyi mengeluarkan suara,
Yang ni bila lahir saja bunyi, menangis, lepas tu mati. Apa hukum kanak-kanak tu? Dia boleh terima pesaka atau diberikan pesaka kepadanya, dia sudah berhak. Ataupun orang lain boleh terima pesaka daripada dia. Boleh terima pesaka daripada dia. Ini masalah pesaka lah. Dia boleh terima pesaka, mana pergi ke dia dah, lepas tu daripada dia pergi kepada orang lain pula, maknanya gitu. Dan dia perlu disembahyangkan mayat. Baiklah, dalam hadis ini disebutkan bunyi suara kanak-kanak yang baru lahir. Kalau tak bunyi, apa hukumnya? Tak ada ke masalah pesaka, tak timbul ke masalah pesaka tadi, sama ada dia dapat pesaka ke ataupun orang lain ke dapat pesaka pula daripada dia setelah dia mati tu. Pindahlah, mana pindah sekejap ni. Dan tak perlu disemayang ke? Jawabnya orang lain semua kata tak, kena semayang juga, dia dapat juga pesaka walaupun tak bunyi. Misalnya orang lain tu kalau dia bisu, kalau dia bisu tak bunyi jeri, tapi dia bergerak saja, bergerak, menandakan dia hidup, sudah cukup sekadar tu untuk menyabitkan bahawa dia sudah berhak dapat pesaka. Bila boleh ke dia pada yang mati, boleh ke orang lain pula lah. Ataupun ataupun orang lain ambil daripada dia, serupa jugalah lebih kurang, dan disembahyangkan dia. Maknanya hak tersebut dalam hadis itu bukan itu satu-satunya. Apabila ada hak tu barulah sabit hukum. Kalau tak ada hak tu tidak begitu. Serupa juga sini disebutkan bunyi ataupun bau. Kalau selain daripada ni, adakah tidak dikira? Dikira juga, asalkan yang membawa kepada keyakinan. Di sini pun masalah bayi baru lahir tadi, yang membawa kepada keyakinan bahawa dia telah hidup. Tak kira lah bunyi ke tak bunyi, maka hukumnya ada. Begitulah yang disebutkan oleh ulama berhubung dengan hadis ini. Hadis ini adalah satu perkara punca asas yang besar dalam agama kita. Kerana banyak dirojokkan oleh ulama kepada hadis-hadis ni. Kemudian ini keluar daripada dubur. Tadi dia sebut dubur. Bagaimana kalau keluar dari kubul? Dari kubul, yakni dari zakar, angin yang keluar dari zakar, dan angin yang keluar dari farash, yang di kebaluan perempuan. Bagaimana? Apa hukum? Khilaf pula di situ. Ada yang mengatakan kalau keluar daripada kubul, terutamanya orang perempuan lah. Orang lelaki jarang berlaku tu. Kalau ada tu, mana tanda dia sakit lah, kira-kiranya ada penyakit. Dia berasa bergerak-gerak macam angin tu. Begitu. Jarang lah. Kalau orang perempuan lebih biasa, lebih kerap berlaku ni. Sekiranya keluar angin, batal ke tidak air sembahyang dia? Atau macam mana? Ada khilaf di sini. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Salah satu pendapat Syafi'i mengatakan batal. Dalam mazhab-mazhab lain pun ada juga khilaf tentang perkara ini. Khilaf. Tetapi yang lebih kuat dalam masalah ni tak batal. Sebab ia tak jelas. Tak jelas. Tak jelas. Terutama kalau perempuan, kalau keluar, kalau kita kata alasan kentut tu keluar, apa nama ni, dia melalui najis, kita kata hak ni pun dia melalui najis juga? Tidak. Sebab air kencing salurannya lain. Hak kita panggil kemaluan ataupun faraj perempuan tu salurannya lain. Tak ada kena-mengena, dia tidak melalui jalan najis. Tidak melalui jalan najis, maka tidak batal. Kalau orang lelaki, oleh kerana jarang sangat benda ni berlaku dan tidak boleh dipastikan, tidak boleh dipastikan dengan jelas lah bahawa berlaku begitu kepada dia, maka kebanyakan ulama mengatakan tak batal itu. Tak batal. Serupa dengan angin-angin yang lain juga, yang keluar daripada hidung, yang keluar daripada mulut, orang panggil sedawa, orang panggil bersin, hak tu tak batal. Kecuali kalau perempuan mufdad, orang panggil. Masalah perempuan mufdad. Mufdad ni maknanya perempuan yang mana farajnya itu kira-kiranya macam satu jadinya dengan duburnya. Jadi satu, maknanya terkoyak ke ataupun
cacat ke, kerana kecacatan sejak asal lagi berlaku begitu, sehingga kalau keluar kok tak tahu daripada mana tu, boleh jadi daripada dubur asalnya, cuma melalui situ lebih terasa, melalui kubul, maka itu kena ambil air sembahyang. Tetapi ramai juga ulama mengatakan tak juga, tak pasti, sebab dalam keadaan tak pasti. Apabila tak pasti, tak batal, tak pasti lagi batal. Semua masalah tadi lah. Hak ni hak keluar daripada kubul ke daripada dubur, tak pasti. Sebab itulah dalam hadis tadi disebutkan kalau ada bau. Kalau masalah perempuan mufdad itu pun, kalau dia bau busuk, kira-kiranya ini daripada dubur lah, tapi belum pasti lagi daripada dubur pun. Sebab kadang-kadang kalau seseorang itu dia ada penyakit, boleh jadi bau busuk itu keluar daripada faraj dia, boleh jadi, tak pasti daripada dubur. Dengan sebab itulah ramai juga ulama mengatakan tak. Yang jelasnya kalau dia yakin keluar daripada duburnya, barulah semua mengatakan batal air sembahyang. Habis itu. Kemudian babul wudu minal qublah. Bab wudu kerana mencium, mengucup isteri. Mengucup, mencium, disebut gitu saja. Kira-kiranya dalam hadis ni kucup isteri lah. Kalau kucup orang lain, kucup orang lain pun serupa juga khilaf ni. Masalah khilaf ni serupa je. Orang lain ke ataupun isteri ke, serupa dari segi khilaf tu. Kalau kita tengok di sini Imam Abu Daud buat mari, kita sudah maklum dah, kena ingat sama tu, iaitu tujuan Imam Abu Daud buat mari dalam kitab dia ni hadis-hadis, biasanya dia nak menceritakan khilaf, punca khilaf dan dalil masing-masing ulama. Di sini dia buat mari dalil bagi orang yang mengatakan cium isteri tidak membatalkan air sembahyang. Dia tidak buat mari pun dalil satu pun tak ada. Lepas pada ni kan bab wuduk kerana sentuh zakar. Maknanya hak kata wuduk kena ambil wuduk ataupun batal wuduk kerana sentuh perempuan ataupun kerana mencium perempuan, dia tak mari dalil. Dia tak mari. Tetapi walaupun dia tak mari, itu cara Abu Daud. Ini cara dia, style dia. Walaupun dia tidak mari, dia mari hak ni bukan bermakna dia terima hak ni. Itu cara dia. Hak dia terima, hak dia pegangnya, hak dia tak mari. Sebab tu semua orang maklum. Dia kira hak tu lebih ramai orang mengatakan sahih. Apabila menyentuh perempuan, batal air sembahyang. Dia tak mari hak tu. Dia mari hak ni, tapi hak mari hak ni pun dia komen. Abu Daud kata ini hadis mursal. Ibrahim At-Taimi tidak sempat mendengar Aisyah apa-apa. Maknanya hadis ini mursal. Satu, bila mursal makna putus. Mursal di sini bukan mursal sahabi. Bukan mursal sahabi, tapi mursal tabi'i di sini. Kalau nak kira dalam istilah asalnya hadis mursal ini, iaitu hadis yang mana tabi'in terus mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Dia tidak cerita sahabat dia menceritakan hadis itu kepadanya, dia tak cerita. Itu hadis mursalnya dalam istilah hak asal. Seorang tabi'i macam di sini Ibrahim At-Taimi, katakanlah dia terus ambil daripada Nabi SAW. Dia kata Nabi SAW buat gini-gini, itu baru mursal. Hak macam ni tidak mursal, hak sebenar ni. Sebab apa? Dia sebut Aisyah ni, dia ada sebut Aisyah. Kira-kiranya tidak mursal. Tetapi ada juga dalam istilah usul hadis dipakai mursal macam ni. Hak lagu ni dia panggil mursal juga, tapi bukan mursal hakiki, bukan mursal sebenar, tapi mursal majazi. Ini mursal majazi. Sebab dari segi mana? Dari segi Ibrahim At-Taimi itu dia tak ada berjumpa dengan Aisyah. Kira-kiranya dia ambil daripada Aisyah ni, dia ada orang lain tengah tu dia buat. Dia tu kata Aisyah kata. Itu dari segi itu mursal.
Tapi mursal ini bukan mursal yang sebenar. Mursal hak sebenarnya tabi'i kata Nabi SAW kata, dia tak sebut sahabat. Tu mursal hak sebenar. Kalau macam ni dia sebut Aisyah, maknanya orang hak bawa Aisyah tu, yang cerita kepada dia hak tu yang dia tidak sebut. Ini bukan mursal yang sebenar. Tapi Abu Daud kata mursal, yang ni mursal majazi. Ada dua macam mursal itu. Satu, bila mursal, makna hadis itu terputus sanadnya. Bila terputus, ia tak kuat, dhaif lah jadinya, dhaif. Sebab dia cerita di sini, Ibrahim At-Taimi tidak mendengar apa-apa dari Aisyah. Lepas tu dia kata an Aisyah, bermakna ada orang seorang tengah tu putus, tak ada. Itulah yang dikatakan mursal. Bila mursal, maknanya dhaif, tak kuat. Abu Daud komen. Lepas tu begitu juga Firyabi dan lain-lain meriwayatkan hadis ini. Mana dengan sanad ni jugalah, daripada Ibrahim At-Taimi, daripada Aisyah. Sudah tentu Ibrahim At-Taimi ni tak dengar hadis ni daripada Aisyah. Apabila dia tak dengar, dia ambil daripada siapa? Kenapa dia tak sebut? Okay. Sudah gugur seorang perawi, maknanya putus. Hadis yang kedua kita tengok, yaitu Urwah meriwayatkan dari Aisyah bahawa Nabi SAW mencium. Itu tak apalah, kita sudah terjemah dah. Dia tidak berwudu. Abu Daud kata hadis ini beginilah lagu sanilah. Zaidah Abdul Hamid Al-Himmani meriwayatkan dari Sulaiman Al-Amash. Lepas tu Abu Daud mari soal lagi sanad, yaitu Abdurrahman bin Mawra ambil daripada Amash, Sulaiman Al-Amash. Sulaiman Al-Amash ambil daripada dia tu juga. Cuma dalam sanad ni dia ada sebut Urwah Al-Muzani dari Aisyah. Tadi kan dia sebut an Habib an Urwah an Aisyah. Urwah ni Urwah mana? Abu Daud cuba menjelaskan di sini bahawa Urwah yang tersebut dalam sanad itu bukannya Urwah bin Az-Zubair yang selalu kita berjumpa dalam sanad tu, bukan hak tu, tapi Urwah Al-Muzani. Seolah-olahnya Abu Daud nak memperlemahkan hadis ini. Sebab apa? Sebab Urwah Al-Muzani itu tak ada jumpa dengan Aisyah pula. Bila dia tak ada jumpa dengan Aisyah, bermakna putus juga sana. Kalau Urwah bin Az-Zubair, tak apalah tu anak saudara dia. Urwah Al-Muzani ni orang lain. Dia tak ada jumpa. Maknanya hadis ni tak kuat juga. Dia cuba nak komen. Lepas tu Abu Daud kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imam Jarh dan Ta'dil. Dia mari petikkan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata lagu mana? Rayak kau orang. Rayak kata dia. Rayak ni aku kata. Itu makna ihki anni. Bahawa dua hadis ni. Yang ni hadis Amash ni, Pak Habib ambil daripada Urwah ni. Dan hadis Amash dengan sanad ni juga dalam bab mustahadah. Bahawa mustahadah ni, orang perempuan yang keluar darah istihadah ni perlu berwudu untuk setiap kali dia nak sembahyang. Bila dia nak sembahyang, dia kena ambil air sembahyang. Dua hadis ni wayak kau orang. Aku kata. Macam tak ada gapo. Tu tak bagi dia dhaif lah. Tidak kuat lah. Tak ada nilai lah, Macam tak ada gapo. Tu. Abu Daud petik nak cerita orang besar ni kata ni. Orang yang memang arif tentang apa nama ni, sanad-sanad ni. Dia kata macam tak ada gapo. Apa tak ada gapo? Lepas tu Imam Abu Daud mari lagi dalih dia. Ada diriwayatkan dari Thauri berkata, Habib hanya meriwayatkan kepada kami dari Urwah Al-Muzani. Habib ni hak dia riwayat kepada kami tak ada daripada orang lain, daripada Urwah Al-Muzani. Maksud Imam Abu Daud nak ceritanya, dia tidak ambil daripada Urwah bin Az-Zubair apa-apa, tetapi dia ambil daripada Urwah Al-Muzani. Jadi rendah dia lah kedudukan. Kalau daripada Urwah bin Az-Zubair, tu kuat tu, mana-mana pun ada dalam kitab, mana-mana pun ada tu. Berapa banyak dalam Bukhari, Muslim, dalam apa pun ada Urwah meriwayatkan dari Aisyah, banyak tu. Tujuan Imam Abu Daud mari Sauri kata lagu ni dia nak ceritanya tak kuat.
Qala Abu Daud berkata, tapi Abu Daud kata akhirnya Hamzah Az-Zayyad telah meriwayatkan dari Habib, dari Urwah bin Az-Zubair pula, dari Aisyah satu hadis sahih pula. Ini muskil. Tak apalah, muskil ni kita kemudiankan. Kemuskilan yang terakhir ni kita kemudiankan. Baik, kita tengok dulu masalah cium. Apa ni, berkait dengan masalah cium ni, bukan cium sajalah, kalau sentuh pun termasuk juga. Ini masalah bagaimana seseorang tu menyentuh orang perempuan, sama ada isteri dia atau bukan isteri dia, adakah membatalkan air sembahyangnya atau tidak. Khilaf, masalah khilaf. Imam Abu Daud sudah cerita dah saat ni. Hak ni nampaknya macam tak apa, tapi dia sudah komen. Artinya dia mentarjihkan orang yang pendapat orang-orang yang mengatakan batal air sembahyang. Sebab apa? Hadis-hadis yang menyebutkan tentang tak batal tu tak kuat bagi dia. Sebab ni lah dia sebut ni alasan dia ni tak kuat. Bermakna dia pakai hak kuatnya, hak batal air sembahyang. Khilaf lah situ. Orang yang mengatakan batal air sembahyang dia pegang hak hadis lain lah, sebab hadis ni tak kuat, macam mana nak pegang. Tapi bagi orang yang mengatakan tak batal air sembahyang tu, dia pegang dengan hadis ni. Abu Daud komen, itu soal lain, itu pendapat dia. Itu benar. Itu pun tujuan Abu Daud amari hadis ni. Walaupun dia amari hadis ni, dua hadis ni nampak sebelah pihak, sebenarnya kedua-dua pihak dah. Hak pihak yang pertama yang kata batal air sembahyang, dia tak si pegang dengan hadis ni. Hak pihak yang kedua yang kata tak batal air sembahyang, dia pegang dengan hadis ni. Hadis ni lah. Kalau nak kira hadis kan, itu tujuan dia nak cerita. Kalau cium membatalkan, tak cium pun lagu tu juga. Kalau cium tidak membatalkan, sentuh lebih-lebih lagi lah tidak membatalkan. Sebab cium ni ada kemungkinan ada nafsu, kita kata. Situ timbul pula benda lain pun. Kalau sentuh, lagu mana sentuh? Ni hadis duk cerita tentang siung ni, kita siung ni pun tak batal. Kalau sentuh, lebih-lebih lagi lah tak batalnya. Bagi orang yang kata tak batal, sentuh dia buat kira tu. Bagi orang yang kata batal, tak kira. Cium kau, sentuh kau, tak kira. Hakikatnya yang jadi batal tu sebab apa? Sebab sentuh. Sebab sentuh lelaki dengan perempuan. Apa ya dia kira ya keutamaan dia tu diberikan kepada sentuh tu apa? Pergi kepada ayat Quran pula. Aula mastumun nisa, situ. Ataupun kamu menyentuh perempuan. Tu ayat tu. Bagi orang yang mengatakan batal lah air sembahyang tu, dia pegang dengan ayat tu dan dia terjemuh aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan. Kamu menyentuh perempuan. Ini termasuk dalam membatalkan wudu, kata dia. Sentuhlah. Itulah puncanya. Bukan kerana siung kau, tidak masalah. Cara itu soal lain. Yang utamanya sentuh tu. Tu dalam ayat Quran tu pun cerita pasal sentuh. Kucup ini pun termasuk dalam sentuh jugalah. Sentuh kulit. Dan sentuh ni yang dimaksudkan sentuh ni sentuh kulit. Mula masa. Yakni mubasyarah, bersentuh, sentuhan kulit. Kalau berlapik, sebab itulah kalau berlapik tak batal. Hak tak bolehnya hak jadi hak kata batal ni pun dia kata kalau bersentuh kulit. Aula mastumun nisa, menyentuh perempuan tu maksudnya menyentuh kulit. Bukan sentuh tu dalam keadaan berlapik, sentuh baju ni. Tak batal. Semua kata lagu tu. Orang hak kata batal menyentuh perempuan, kalau berlapik tak batal. Hak tu. Sentuh yang dimaksudkan di sini ialah sentuh kulit. Lepas tu dia pegang lah. Sini, baiklah kita baca. Kita baca dalam kitab ni, mungkin ada kitab depan ni, kita baca. Hadis ini menjadi dalil bahawa seorang lelaki menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu. Terjemuh selalu lah. Inilah pendapat Abu Hanifah dan dua orang anak murid besarnya. Ramai lagi anak murid dia, Zufar, Auza'i, imam yang lain pula. Sufyan Thauri pun kata tak batal air sembahyang. Termasuk Imam Bukhari. Imam Bukhari mazhab dia tak batal. Lelaki bersentuh dengan perempuan tak batal. Kecuali kalau bersentuh-sentuhan faraj. Kalau bersentuh-sentuhan faraj.
Dan kemaluan itu membingkas. Dia kata wantasharal ala wa illam yumzi, walaupun tak keluar air masih, maka mengikut apa nama ni, Syaikhain, yang di dalam mazhab Hanafinya, batal wudu. Imam Malik kata kalau sentuh tu kalau dengan nafsu, timbul syahwat, abang batal. Kalau tidak, tak. Sentuh kena kulit pun tak batal, kata dia. Sentuh hak batal ni kalau naik nafsu. Kalau tidak, tak batal. Imam Malik kata lagu tu. Kalau tidak naik nafsu, atau sepatutnya tidak naik nafsu, tapi dia naik nafsu, itu tak batal. Misalnya kanak-kanak, budak perempuan, budak kecil, hak tak sepatutnya naik nafsu, dia naik nafsu, tak batal. Ataupun perempuan mahram dia, hak tak boleh nikah dengan dia, sentuh perempuan juga tu, Allah mastumun nisa juga tu, an-nisa juga tu, hak tu tak apa. Itu tak apa, sentuh kulit tak apa, tidak jadi hadas. Imam Syafi'i pun salah satu pendapat dia begitu juga. Tapi salah satu pendapat Syafi'i yang lain pula, hadas berlaku, tak kira dengan syahwat kau, tak ada syahwat kau, kalau menyentuh orang perempuan, bini kau ataupun orang lain, batal sembahyang berlaku. Ini juga pendapat Ahmad. Pasal apa? Aula mastumun nisa. Pergi hak tu. Ayat ini menjelaskan bahawa menyentuh itu termasuk dalam perkara yang membatalkan air sembahyang. Kerana dalam ayat ni, aula mastumun nisa walam tajidu ma'an fatayammamu. Kamu tak dapat air, tak ada air, kamu kena tayammum. Maknanya dah sentuh tu seperti mana? Pergi berak, pergi buang air, tak ada, bila tak ada air, kita nak ambil air sembahyang, kena tayammum. Maknanya batal adalah tadi tu. Gitu dia faham. Sentuh-sentuh ni asalnya sentuh dengan tangan, itu asal. Yang dikatakan sentuh tu asalnya sentuh dengan tangan. Apalagi kata dia, makna asal sentuh tu dalam bahasa Arab lamasat, maknanya sentuh dengan tangan, itu asalnya. Apalagi dia kata ada riwayat pula yang baca au lamastumun nisa. Kalau tadi lamastumun nisa, ini jelas menunjukkan sentuh, bukannya jima yang dimaksudkan itu. Orang lain pula kata tak batal tu, dia kata hayat tu tak ada kena-mengena dengan sentuh ni, sentuh kulit ni. Au lamastumun nisa tu makna dianya kinayah, itu kinayah kepada jima. Bahasa sindiran tu, bahasa kinayah kepada jima. Dia kata lagu tu. Pasal apa? Pasal ada qarinah. Pasal ada qarinah di sini. Ada dalil yang menunjukkan sentuh sini bukan sentuh kulit saja, tapi sentuh tu maksudnya jima. Ada dalil. Yang pertama, kalau kita tengok ayat tu saja, pokok dia ni kata au lamastumun nisa. Orang yang ngaji bahasa Arab, la masa itu apa ni, musyarakah tu, bina musyarakah orang panggil tu, bukan satu pihak, bukan dari satu pihak, tapi dari dua pihak sekurang-kurangnya, bersentuh-sentuhan. Tu kalau kita nak terjemah dengan makna bersentuh pun, bersentuh-sentuhan, bukan menyentuh, tetapi bersentuh-sentuhan. Kalau daripada dua pihak, tetapi pihak ni bukan sekadar bersentuh-sentuhan, maknanya jima. Sebab dalam bahasa Quran ni dia halus, dia tak sebut dengan jelas benda-benda macam tu, benda-benda yang orang kira malu lah, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang mulia, dia tidak sebut benda tu. Jadi dia tak sebut secara nyata, dia sebut secara kinayah gitu. Seperti mana? Ini qarinah lagi sebelum pada tu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa. Bagus itu. Pergi. Apa nama ni? Ataupun kamu pergi ke
tanah rendah. Pergi ke tanah rendah. Au jaa ahadum minkum minal ghaid. Apa makna ghaid di situ? Bukan pergi berak. Pergi ke tanah rendah. Pergi ke tanah rendah. Apa maksud? Pergi saja tanah rendah. Itu batal semaya. Takkan lagu tu. Pergi ke tanah rendah tu dengan maksud nak buang air lah tu. Itu dalil. Situ pun Allah SWT tak guna direct. Tak. Bahasa direct. Tidak. Pergi ke tanah rendah. Pergi ke bilik air. Kita bahasa kita. Pergi ke bilik air. Apa maksud pergi ke bilik air? Maksudnya nak buang air lah. Tapi adakah kalau seseorang tu pergi ke bilik air semata-mata jadi batal air semaya dia? Takkan lagu tu. Siapa dia kata? Tak ada siapa dia kata. Bermakna di sini kata dia la masa yulamithuni, maknanya bersentuh-sentuhan. Itu sekurang-kurangnya. Ataupun hak ni di sini yang jelasnya maknanya jima. Qarinah lagi, iaitu Ibnu Abbas kata. Ibnu Abbas ni kalau dalam bab tafsir ni orang rujuk dia belakang. Orang terjih pendapat dia. Sebab apa? Salah satunya hasil keberkatan doa Nabi SAW kepada dia tu. Allahumma allimhu ta'wil, Allahumma allimhu al-kitab. Itu di antara doa Nabi SAW kepada dia. Ajarkanlah ilmu tafsir kepada dia. Ta'wilan, yakni ilmu tafsir kepada dia. Ajarkanlah kepadanya al-kitab, yakni Quran. Dia tafsirlah ke mana Ibnu Abbas? Dia tafsir sini dalam Bukhari, dalam gambar dia sebut belakang. Dia tafsir makna jima' sini. Aula mastumun nisa' ni maknanya jima', bukan makna sentuh kulit gini saja, tak. Maknanya jima'. Ada kalau lagu tu Ibnu Abbas kata lagu tu tak batal lah Ismaya. Lepas tu banyak lagi dalam hadis dalam Bukhari, Muslim apa. Aisyah duduk cari Nabi SAW tengah malam. Nabi hilang daripada dekat dia. Dia pun rasa pegang tapak kaki Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW tunggu semaya. Dia duduk tengah sujud pada ketika tu. Tunggu semaya. Kalau batal, dia bertidah lah. Ini tak batal. Terus pergi. Begitu juga Nabi SAW ramah dia. Ketika Nabi SAW duduk semaya, sebab bilik tu kecil, dia bersemaya lama sangat. Dia semaya ni, Aisyah betul kaki dia. Bila Nabi SAW nak sujud, dia ramah. Bila ramah, Aisyah pun apa nama ni, dia itulah bengkokkan kaki dia tu. Nabi SAW pun sujud. Orang-orang balik nu kata, hak kata batal tu, dia kata ni belapik ni, kata dia. Belapik. Lepas tu kaki tadi, kaki boleh jadi pakai stocking, kata dia. Boleh jadi. Tapi adakah dalam hadis tu sebut pakai stocking atau hak belapik? Tak ada. Tak ada sebut. Tak ada jelas. Lepas pada tu, kalaulah perkara ni katakan andaikan memang Nabi SAW hak ramah saat ni, ramah atas kain kalau kita kata, ataupun pakai stocking, tak dia sentuh, tak dia pakai stocking, sekurang-kurangnya sepatutnya kita kena jumpa dalam hadis ni. Selepas tu Nabi SAW kata, kau semula jangan, mana tahu takut ketika saya tak pakai stocking nanti kena kau. Nah, susah lah duduk semaya. Mana tahu nanti semula jangan dijidul lagu tu, tak mana tahu takut susah elok kau duduk tengah semaya ni, kau kawan tu duduk tidur tak khabar, tak usah buat lagu tu. Dia bermudah-mudah menunjukkan perkara ni tak apa ke mana-mana. Tak, lepas tu tak ada sebut pula, menunjukkan tak apa. Ini dalil bagi orang-orang yang mengatakan tak batal sembahyang. Selain daripada hak ni, hak tu sahih tu. Lepas tu bagi orang yang mengatakan belapik, dia tak ada dalil, hanya andaian sahaja. Adakah dalam hadis? Cuba cari hadis mana-mana sebut belapik. Tak ada. Andaian sahaja. Hadis ini aula mastumun nisa, hak tu kata sentuh kulit. Hak ni kata dak, maknanya jimu. Begitu juga mas, lamasa, lams ataupun mas ni maknanya sentuh, ni maknanya sentuh kulit. Dan sentuh ni maknanya sentuh dengan tangan. Sebab itulah dalam Quran sebut, dia kata falamasuhu bi aidihim. Falamasuhu bi aidihim. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas
falamasuhu biaidihim. Maknanya mereka sentuh dengan tangan mereka. Sentuh ni makna dengan tangan. Dia orang ikut tu. Makna sentuh lamasan ni bukan makna jima. Sentuh ni makna sentuh dengan tangan. Tengok dalam ayat tadi. Makna sentuh dengan tangan. Tetapi orang alik ni kata, dah. Sentuh ni kalau sebut tangan sebab pada tu, memang diterima. Sentuh dengan tangan. Tapi kalau semata-mata sebut sentuh saja, terutama kalau dikaitkan dengan perempuan, maka maknanya jima. Lebih kuat kot tu. Sebab itulah dalam Quran ada sebut wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Sekiranya kamu talakkan mereka, yang diceraikan perempuan-perempuan, isteri-isteri itu, sebelum kamu menyentuh mereka. Apa makna sentuh itu? Sentuh dengan tangan? Dah, jima. Kalau berkait dengan perempuan, sentuh ni dalam Quran makna dia jima. Kecuali kalau dia sebut sentuh dengan tangan lagu tadi, ya, makna sentuh dengan tangan. Tapi kalau berkait dengan perempuan, sentuh ni makna aja jima. Tak apalah. Lepas tu kita kata ni dari segi seni ni, dari segi seni sikit ni kena perhati sikit. Kalau tidak kita tak nampak benda ni. Perbahasan ulama ni buka di sini ni nak suruh kita tengok macam mana cara ulama ni, pandangan dia tu, tinjauan dia tu terhadap Quran Sunnah ni halus. Lepas tu kita kira sendiri mana hak sedap, kira sendiri. Di antara hujah bagi orang yang mengatakan tidak batal sembahyang, dia kata ayat ni kalau kita perhati, dia cerita tentang ketika ada air, macam mana nak buat orang berhadas kecil dan orang berhadas besar. Kalau dia berhadas kecil, dia berhadas besar, ketika ada air macam mana nak buat, ada sebut dalam ayat. Kalau kita baca ayat Maidah tu lah, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum tu. Lepas pada tu hadas kecil, wudu maknanya. Kalau hadas besar, wa in kuntum junuban fattahharu. Itu ketika ada air. Kalau kamu berjunub, fattahharu, maka hendaklah kamu bersuci dengan air. Mandilah, mandi betul-betul, mandi biar rata betul, molek. Itu hak ada air. Sekarang ni cerita ketika tak ada air. Hak ni, hak kita nak baca aula mastumun nisa. Hak ni cerita ketika tak ada air ni. Wa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Tu ayatnya. Hak ni cerita ketika tak ada air. Ketika tak ada air ni lagu mana? Apa ni, ketika pergi buang air, tak ada air, nak mana? Tayammum lah. Pergi ke auja'a ahadun minkum minal ghaid, yang ni pergi buang air lah, sama ada air kecil ke air besar, kau orang panggil hadas kecil. Bila tak ada air, fatayammamu sa'idan tayyibah. Lepas pada dia sebut waktu aula mastumun nisa. Kalau kita kata aula mastumun nisa ni maknanya sentuh kulit perempuan dengan lelaki, itu orang panggil hadas besar ke hadas kecil. Hak kena mandi kau sentuh, tak kena mandi, batal air semaya, kena ambil air semaya. Bermakna di sini cerita tentang air semaya kedua-duanya. Hadas kecil, tentang hadas kecil kedua-duanya. Sedangkan dalam ayat tadi dia sebut ketika ada air, hadas kecil dan hadas besar, macam mana cara nak mengangkatnya. Di sini ketika tak ada air, tiba-tiba kalau kita kata sebut untuk nak mengangkat hadas kecil kedua-duanya, tak benar sama, tak sesuai. Tadi sebut untuk dua macam kan. Sini pun sepatutnya kalau kita kata aula mastumun nisa, bermakna untuk mengangkat hadas besar bila berjunub. Bila telah berjimuk, maknanya mengangkat hadas besar, tak ada air, nak lagu mana? Kena tayammum. Nak mengangkat, kalau hadas kecil misalnya pergi ke bilik air, tayammum juga. Bila tak ada air, hadas besar, dia kan ada kedua-dua masalah tu kan. Tapi kalau kita pakai aula mastumun nisa dengan makna bersentuh-sentuhan kulit, bermakna Allah SWT hanya menyelesaikan masalah hadas kecil saja. Macam mana cara nak mengangkat hadas kecil saja. Dia tak ada cerita bagaimana nak mengangkat hadas besar ketika tak ada air. Mana lebih boleh? Tafsiran di antara dua tu, mana lebih halus,
mana lebih seni? Sebab itulah Imam Bukhari tak lagi dia kata tak. Ini makna jima. Sentuh biasa, tak batal. Lepas tu apa yang Imam Abu Daud tak mari? Hak tu, hak lebih kuatnya. Hak apa ni, hak Aisyah sentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sentuh kaki perempuan. Jawabnya kerana ada ihtimal. Idza thabata al-ihtimal batala al-istidlal. Itu mengikut kaedahnya. Bila sudah ada ihtimal, maka tak boleh nak buat dalil lagi. Kok mana-mana pun, walaupun kita kata tak ada sebut dalam hadis tu dia dia berlapik, tak ada sebut pun, ada kemungkinan dia berlapik. Ada kemungkinan Nabi pakai stocking, Nabi pakai khuf. Ada kemungkinan hak dia sentuh ramah Aisyah, ada kemungkinan di atas kain, bukan kena kulit. Ada kemungkinan. Tak boleh nak buat dalil. Dia tak sih timur. Hak paling kuatnya, paling jelasnya hak ni. Takkanlah dengan bini ni pakai tudung, siung tak tudung, berlapik. Takkanlah aku tu. Siung ni muka, bukan siung bau. Siung ni biasanya takbil ni maksudnya muka. Pas muka ni kalau suami isteri takkan nak pakai burqa tu, takkan nak pakai purdah. Hak ni tak lagi. Hak ni jelas. Hak tadi tak jelas tu dalam gelak tu. Tak sih. Dia tak, sebab tu tak mari hak tu. Kalau dia mari hak tu, sebab dari mana? Hak ni hak jelas. Hak ni kita nak bahas hak ni. Hak tu tak sih. Kita tak sih sebab ada kemungkinan. Bila ada kemungkinan tak boleh. Kamu tak boleh buat dalil hak tu. Kami pun tak terima. Itu maksudnya. Hak ni jelas. Bermakna orang-orang yang mengatakan tak batal sembahyang bersentuh dengan perempuan ini, isteri ataupun orang lain, dia walaupun dia kata hadis ini mursal, kalau kita terima hadis ini dhaif pun, hadis ini tertampung kedhaifan dia tu dengan sebab adanya hadis-hadis tadi yang kita sebut tadi. Hadis Ibnu Abbas kata lagu-lagu ni dengan makna jimuk, jelas hak tu banyak lagi yang lain-lainnya hadis ni. Hak tu sahih. Hak ni dia sebagai penyokong saja, tak apa dia. Lepas tu bagi orang yang mengatakan batal air sembahyang ni kalau bersentuh dengan perempuan ni, ada antara dalilnya iaitu hadis Mu'adz yang disebutkan, yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, Daraqutni, Tirmizi, Baihaqi, Hakim dan lain-lain daripada Abdurrahman bin Abi Layla dari Mu'adz. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh orang tanya tentang wuduk tu, orang yang menyentuh perempuan, orang yang mencium perempuan, dia kena wuduk kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dia ambil wuduk. Tu dia pegangnya. Lepas pada tu Ibnu Umar kata, ni di antara dalil lagi, sesiapa yang mencium isterinya atau menyentuhnya dengan tangannya, dia kena berwuduk. Jelas hadis itu, asar itu. Ibnu Mas'ud mengatakan al-qublah minal lams, cium itu termasuk dalam menyentuh juga. Wa fiha al-wudu, dan kena wuduk pada al-lams, pada menyentuh tu. Di sini beza. Cuba kita perhati satu perkara. Sebelum pada ni anda sudah sebut dah, dalam kebanyakan masalah mazhab Hanafi ni, rujukan utama dia di kalangan sahabat ialah Ibnu Mas'ud. Rujukan utama di kalangan sahabat bagi mazhab Syafi'i ialah Ibnu Abbas. Dalam masalah ni terbalik. Syafi'i ambil hak Ibnu Mas'ud, Hanafi ambil hak Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata ni makna jimuk, sentuh tak batal. Ibnu Abbas, Sayyidina Ali kata tak batal. Ibnu Abbas kata tak batal. Lain. Bermakna di sini tak mesti bila kita ikut satu orang, sampai bila-bila dalam semua masalah kita ikut dia. Tak. Sebab juga di sini. Mana ada orang mazhab Hanafi kata tak boleh kita kena ikut Ibnu Mas'ud sama. Kita tak boleh ikut orang lain. Salah dalam agama. Siapa dia kata ni misalnya hak ni?
Begitu juga orang Syafi'i. Bila kita tahu daripada pengamatan mazhab Syafi'i itu kebanyakannya dia rujuk kepada Ibnu Abbas, tapi dalam masalah ni dia tak terima Ibnu Abbas. Dalam masalah ni Syafi'i tak terima Ibnu Abbas. Kalaulah mesti satu orang tu bila sudah kita ikut, kita mesti ikut dia sampai bila-bila, maka mesti jugalah sini apa nama ni tak buat. Jadi boleh jadi orang kata tu mujtahid, dia boleh pilih. Bagi muqallid dia tak boleh pilih, dia kena ikut saja. Boleh jadi orang kata gitu, tapi itu pun tak ada dalil. Mana ada dalil kalau muqallid dia mesti kena ikut sah? Tak ada dalil. Baiklah. Lepas tu riwayat daripada Aisyah, riwayat daripada Abi Hurairah, al-yadu zinaha al-lams. Tangan ni dia berzina juga. Zina je ialah menyentuh. Zina ni ialah menyentuh. Lepas tu riwayat daripada Umar, al-qublah minal lams. Cium itu termasuk dalam sentuh juga. Kamu kena berwuduklah kerana mencium isteri ni. Jadi jawapan dia, jawapan kepada hadis-hadis ni, jawapan dia disebut sini. Hadis Muaz tadi munqati', putus tu, sanad dia tu putus. Sebab apa? Abdurrahman bin Abi Layla dia tak ada dengar gapo-gapo daripada Muaz. Dan asal ceritanya ada dalam Bukhari dan Muslim, tapi tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Suruh ambil air sembahyang tu tak ada. Dalam banyak-banyak kitab ni tak boleh lawan Bukhari dengan Muslim tu. Hak tu tinggi lagi. Dalam Bukhari dan Muslim ada cerita ni, tapi tak ada hak Nabi SAW suruh dia ambil air sembahyang tu, tak ada. Tak ada. Cerita ni ada. Lepas tu ada riwayat ni, ada sebut ambil air sembahyang ni, putus sanadnya. Tak boleh pakai. Bila putus, dhaif, tak boleh pakai. Tapi kalau diandaikan, memang kalau kita terima, memang Nabi SAW suruh ambil air sembahyang sungguh, kita terima hak riwayat ni lah. Walaupun riwayat ni sudah disebutkan munqati', sudah putus, tapi andai kata kita terima lah juga. Ada kemungkinan lain Nabi SAW suruh ambil air sembahyang. Tidak semesti kerana batal air sembahyang dia sebelum pada tu. Dia mari cerita dia siung perempuan, macam mana nak buat ni? Dia sudah binasa. Dia sudah binasa. Nabi SAW suruh ambil air sembahyang kerana dia melakukan maksiat tu. Sebab air sembahyang itu salah satu ibadat yang boleh menghapuskan dosa, bukan? Gugur dosa-dosa tu daripada anggota dia sampai ke titisan terakhir air yang dia ambil. Kan gitu kan? Dalam hadis ada sebut boleh jadi dengan maksud tu, bukan dengan maksud bahawa kalau dia tu ada air sembahyang dia batal air sembahyang. Nabi SAW tanya ke dia, sebelum pada ni kamu ada air sembahyang? Tak ada. Kalau kamu ada air sembahyang, batal adalah dengan sebab kamu cium tadi. Kamu kena ambil air sembahyang pula. Ambil air sembahyang, mari sembahyang dengan. Adakah Nabi SAW kata lagu? Tak ada. Bila gitu ada kemungkinan Nabi SAW suruh dia ambil air sembahyang tadi untuk menghilangkan dosa dia. Salah satu cara untuk dia menghilangkan dosa dia dengan cara ambil air sembahyang. Boleh jadi. Ataupun boleh jadi ada kemungkinan juga sebab Nabi SAW suruh ambil air sembahyang tu, bila dia kucuk ada kemungkinan besar telah keluar air mazi dia. Sebab dia dengan bernafsu dia cium tadi, bukan bini dia cium tu. Orang lain cerita dia berasa dia bersalah. Boleh jadi dia keluar air mazi. Apabila keluar air mazi memang batal air sembahyang. Ada kemungkinan tu. Bila ada kemungkinan tadi, tak boleh dah kita nak buat dalil. Itu tak mengambil kira dari segi sanad dia. Kalau sanad dia tu, kira sanad dia tu tak boleh guna dulu lagi lah. Lepas tu yang disebutkan daripada Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud, iaitu secium itu termasuk dalam menyentuh maksudnya. Hak ni memang kita terima kata dia. Terima hak tu termasuk dalam sentuh. Kita tidak menafikan lams itu makna dia menyentuh dengan tangan. Bahkan itu makna hak sebenarnya kalau kira. Tetapi kita katakan di sini, dia kata banyak qarinah-qarinah lain, banyak bukti-bukti lain yang mendorong kita pergi kepada majaz.
bukan kepada makna sebenar. Lepas tu Ibnu Umar kata, kalau kucuk perempuan itu termasuk dalam makna menyentuh. Bila begitu kena ambil air semai. Itu pendapat Ibnu Umar, pendapat sahabat. Pendapat sahabat tak mesti kita kena terikat dengan dia. Sahabat lain ramai lagi. Kalau nak kira, ni dah Ibnu Umar kata gitu. Kalau orang kata dah Sayyidina Ali kata lagu tu, peninglah lagu tu. Nak pegang hak mana? Tak boleh jadi dalih hak tu. Kalau kata Ibnu Umar memang sahih. Hak Ibnu Umar kata dalam Muwatta Imam Malik pun ada. Tapi itu pendapat dia, sudah ijtihad dia. Orang lain ada ijtihad dia sendiri. Kalau kita kata tak boleh dah, dia ni kata, orang lain pun boleh kata juga. Sahabat lain. Payah tu. Sebab itulah Nabi SAW bila seorang Arabi kata kepada dia, isteri dia ni, la taruddu yada lamisin. Macam mana wahai Rasulullah, isteri dia ni dia tidak tolak tangan orang yang menyentuh dia. Nabi SAW kata cerak dia. Apa makna dia tidak tolak tangan orang yang menyentuh dia? Semua ulama kata ni maknanya kinayah kepada dia ni berjahat dengan orang lah. Jahat dengan orang. Sebab itu Nabi SAW suruh cerak. Siapa suruh cerak? Benda sabarlah dia kata. Jadi di sini makna lamis, makna sentuh ni tidak semesti makna sentuh kulit ni biasa. Tak mesti. Lepas tu Ibrahim At-Taimi dia kata dia tak dengar daripada Aisyah apa-apa tanpa wasitah. Lepas tu tak apalah. Dalam riwayat Firyabi itu tak ada. Dalam riwayat orang lain, riwayat Waqi' dan Abi Asim, Muhammad bin Ja'far dan Abdul Razak dan Qabisah dari Sufyan, hadis ini dikemukakan oleh Daraqutni dalam sunannya. Dari riwayat Abdul Razak kata dia, akhbarana Sufyan an Abi Rawq, akhrajaha al-Baihaqi. Baihaqi mengemukakan hadis ini dalam sunannya juga dengan sanadnya mursalan, secara mursal. Daraqutni mengatakan tidak ada yang meriwayatkannya dari Ibrahim At-Taimi selain daripada Abi Rawq, Atiyah bin Al-Harith, dan kami tidak mengetahui ada orang lain yang meriwayatkan darinya kecuali Thawri dan Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengisnadkan, mengemukakan sanad dia, mana dari Hafsah. Dari Hafsah pun ada juga berlaku begini. Tetapi yang timbul di sini pasal Ibrahim At-Taimi itu ambil daripada Aisyah waktu yang kata putus tu. Tetapi ada riwayat yang lain. Daraqutni menyebutkan, wa qad rawa hadzal hadis. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Muawiyah bin Hisham dari Thawri, dari Abi Rawq, dari Ibrahim At-Taimi an abihi, dari ayahnya. Ada sebut dalam sanad ni. An Aisyah, dari Aisyah, bermakna dia telah mewasalkan, menghubungkan. Orang kata putus tu dia hubungkan isnadnya. Lafaz dia tu khilaf. Gini, Uthman bin Abi Shaybah dengan isnadnya berkata, Nabi SAW kana yuqabbilu wa huwa sha'im. Orang lain pula kata Nabi SAW kana yuqabbilu wa la yatawaddau. Ada dua lafaz itu. Hak riwayat ada sebut ayah dia tu ada dua. Satunya kata Nabi SAW cium isteri dia ketika dia sedang puasa. Satu lagi Nabi SAW cium isteri dia, lepas pada tu dia tak ambil air semaya, dia pergi semaya. Gitu. Bermakna orang yang tak seterima ni, dia kata ada ayah dia ni pasal tidak tetap, mutarib. Satunya kata Nabi cium tu ketika dia puasa. Pasal dia kata tak bolehnya kalau ketika puasa, tak batal puasa. Hak tu hak sebenarnya hadis ni tak ada kena mengena dengan bab air semaya ni, kata dia tak kuat. Tak kata air semaya ni cium, lepas tu dia tak ambil air sembahyang, hak dia tak kuat. Hak sebenarnya dia cium ketika dia puasa, hak tu kita terima, kata dia. Tetapi orang lain pula, dia mualif ni pula kata, apa yang tak boleh terimanya? Ayah dia tu nama ke dia? Ayah Ibrahim At-Taimi namanya Yazid bin Sharik. Maknanya seorang yang boleh diterima, seorang yang molek, semua orang terima. Apa tak boleh terima? Kalau dia meriwayatkan Nabi SAW cium isteri dia ketika dia sedang puasa, asal lagi dia cerita Nabi SAW cium dan dia lepas pada cium dia tak ambil air sembahyang, dia pergi sembahyang tu. Apa salahnya kalau kita terima kedua-dua? Apa salah?
Jadi hak Abu Daud kata tadi, mursal tadi, putus tadi, dia tidak mengambil kira riwayat ni. Kalau dia mengambil kira riwayat ni, tak putus. Sebab apa? Sebab Ibrahim At-Taimi sebut dia ambil daripada siapa? Daripada ayah dia. Ayah dia tu hak tertudan dengan Aisyah. Apa ayah dia kata lagu ni? Kedua-dua riwayat tu, orang tak sedar dia kata dia terima hak tu. Sebab itulah apa nama ni, At-Turkmani dalam Al-Jawharun Naqi fi Radd 'ala Al-Baihaqi, kalau kitab Sunan Baihaqi cetakan India, Hyderabad, Dakkan itu, dia ada bawah tu kitab Al-Jawharun Naqi. Baihaqi ni dia buat bagi dalil-dalil Syafi'i lah saja, sebab dia orang kuat Syafi'i. Tapi Turkmani ni mana dia orang Hanafi, dia rad pula, dia kritik balik pula hak Baihaqi tu. Bawah tu dia ada sekali kalau dalam cetakan India. Lepas tu dia sebut pula hak ni masalah cerita yang kedua pula, hadis yang kedua. Amash ambil daripada Habib, daripada Urwah, daripada Aisyah, bahawa Nabi SAW mencium isterinya. Lepas tu dia keluar, salah seorang isteri ni keluar bersembahyang, dia tak ambil air sembahyang. Urwah berkata, siapa dia kalau tidak makcik? Makcik lah tu. Gitulah. Kalau gitu. Lepas tu makcik dia ni pun senyum suka pasal terkenal kepada peristiwa yang lalu. Nabi SAW dulu betapa mesranya. Begitulah. Terkenal. Abu Daud kata beginilah, Zaidah dan Abdul Hamid Al-Himmani meriwayatkan dari Sulaiman Al-Amash. Lagu ni masalah di sininya, tak apalah tu kita tidak nak faham banyak. Masalah di sininya apa dia? Iaitu ni Abu Daud mari lepas tu dia mari akhir sekali dari Urwah Al-Muzani dari Aisyah. Maknanya dia nak cerita sini Urwah tu bukan Urwah bin Az-Zubair. Kalau Urwah bin Az-Zubair anak saudara Aisyah, mana kuat benarlah hadis tu. Apa tak dia jadi dalil? Dia buktikan di sini ada dalam setengah-setengah tarik isnad hadis ini ada sebut Urwah di sini, bukan Urwah bin Az-Zubair tapi Urwah Al-Muzani. Bahawa Urwah Al-Muzani tak ada dengan Aisyah. Dia tak ada riwayat apa-apa daripada Aisyah. Lepas tu Yahya bin Sa'id Al-Qattan pula kata lagu ni. Sauri pula kata Habib ni dia hanya mengambil dari Urwah Al-Muzani. Dia cerita hadis kepada kami, hadis Urwah Al-Muzani. Daripada Urwah bin Az-Zubair tak ada apa-apa, kata dia. Tak ada apa. Bermakna orang tak seterima, orang tak sepakai ni. Dia kata hadis ini tak boleh sentuh dengan perempuan ni, memang batalkan air sembahyang. Walaupun hadis ni jelas, tetapi sanad dia tu tak kemas. Pasal apa? Iaitu Urwah Al-Muzani. Hadis ini selain daripada Abu Daud ini, Tirmizi pun sebut, Nasa'i pun sebut. Dalam semua kitab-kitab tu tak ada sebut ni, tak ada sebut Urwah ni Urwah mana, Urwah Al-Muzani ke Urwah bin Az-Zubair, tak ada. Sini ada sebut pun dalam satu riwayat, satu isnad ini, iaitu Urwah Al-Muzani. Hak sebut Urwah Al-Muzani dengan tepat ni siapa dia? Ni Abdurrahman bin Maghraq. Abdurrahman bin Maghraq ni siapa? Orang tak boleh pakar dia ni. Apabila kita tak boleh pakar dia, apa kita pakar hak dia kata Urwah ni Urwah Al-Muzani? Apa kita pakar pula? Dah kita tak boleh pakar dia. Ni kita tengok apa nama ni, Abdurrahman bin Maghraq apa kata? Wa qala Ali ibn al-Madini laisa bi syai', tak ada apa benda dia. Yarwi 'anil A'mash, dia meriwayatkan dari A'mash 900 hadis, tapi kami tak terima. Dia tak kuat. Dia kata Ali ibn al-Madini kata. Ibnu Adi dia kata serupa dengan Ali ibn al-Madini. Dan wa huwa min jumlatid du'afa, termasuk dalam perawi-perawi yang dhaif ni. Jadi bila dhaif, apa kita pakai? Dia seorang. Orang lain tak ada kata Urwah ni Urwah Al-Muzani. Tak ada kata. Orang lain kata Urwah saja. Dia seorang yang kata. Dia seorang. Habis orang lain ni kata Urwah Al-Muzani. Sebenarnya tidak. Bukan Urwah Al-Muzani, tetapi Urwah saja.
Dan Urwah itu hak lebih sesuainya ialah Urwah bin Az-Zubair. Sebab apa? Kalau kita tengok pada riwayat ni, siapa lagi kalau tidak makcik? Kalau Urwah tu Urwah Al-Muzani, Aisyah ni makcik dia kah? Situ dulu. Mak dara dia kah? Urwah Al-Muzani ni anak saudara Aisyah kah? Tak. Anak saudara Aisyah siapa dia? Urwah bin Az-Zubair. Apa benda sabar kau orang lain suka sakak ni? Andaikan Urwah Al-Muzani lah, andaikan orang lain suka sakak, patut kau dia kecek dengan isteri Nabi SAW di lagu ni? Tak berani nak kecek lagu ni. Siapa lagi kalau tidak makcik? Siapa lagi kalau tidak awak? Siapa dia? Anak dara tak apa, nak sabar nak kata lagu tu. Sini. Di sini yang jadi keliru ni orang lain. Sebab itulah Abu Daud pun kata begitulah juga diriwayatkan oleh Zaidah dan Abdul Hamid Al-Himmani dari Sulaiman Al-A'mash. Cuma dia lagi Abdul Rahman bin Maghra ni dari A'mash, dia ni boleh silap, dia banyak silap dan apa. Kesilapan dia lah. Orang lain anak murid A'mash ramai lagi orang lain. Tak ada sebut Al-Muzani tu selepas Urwah. Tadi kita tengok an Habib. An Waqi' ambil daripada Amash, an Habib, an Urwah. Mana ada Al-Muzani? Tak ada sebut Al-Muzani. Dalam sanad ni ada sebut Al-Muzani. Hak tu jadi punah orang lain. Tak sesuai kalau kita kata Urwah di sini Urwah Al-Muzani. Sebab apa? Adakah orang zaman tu begitu berani? Kecuali kalau dia munafik, dia akan berani kata kepada isteri Nabi SAW. Tapi siapa dia kata? Tak ada. Itu dia. Lepas tu betulkah Habib ni dikatakan dia tak ada meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, dia hanya meriwayatkan dari Urwah Al-Muzani, seperti Imam Abu Daud petik daripada Thawri ni. Ruwiya anith Thawri, ada diriwayatkan dari Thawri bahawa dia berkata Habib hanya meriwayatkan kepada kami dari Urwah Al-Muzani, yakni maksud dia tidak meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair apa-apa. Satu perkaranya Abu Daud kata, tapi Habib ni Hamzah bin Az-Zayyad ada meriwayatkan dari Habib dari Urwah bin Az-Zubair. Pula satu hadis yang sahih. Bermakna Abu Daud terima Habib ni, dia terima daripada Urwah bin Az-Zubair, tidak Urwah Al-Muzani. Habib ni dia orang molek, Hamzah bin Az-Zayyad orang molek. Dia meriwayatkan dengan jelas dari Urwah bin Az-Zubair, hadis sahih. Bermakna sanad ini sanad sahih. Abu Daud pun terima. Seseolahnya Abu Daud nak komen balik, nak bantah balik apa yang disebutkan dari Thawri yang mengatakan Habib ni hanya meriwayatkan dari Urwah Al-Muzani sahaja, dari Urwah bin Az-Zubair tidak. Seseolah dia kata tak betul lagu tu. Sebab apa? Habib ni ada meriwayatkan daripada Urwah bin Az-Zubair juga. Orang yang mengatakan tak ada meriwayatkan langsung tu tak betul. Seseolah jadi nak kata begitu. Lepas tu hak Thawri tadi ruwiyah, diriwayatkan dari Thawri. Mana sanad dia? Maknanya seseolahnya Imam Abu Daud nak menceritakan di sini apabila dia kemukakan dengan sirah tamrid, ruwiyah, diriwayatkan, menunjukkan dia nak mengisyarat hak ni hak disebut dari Thawri ni, disebut dari Thawri ni tidak kuat. Sebab itu dia kata ruwiyah. Siapa dia sebut? Tak payah sebut. Hak sebut daripada Thawri tak payah sebut. Sebab apa? Tak betul. Sebab Abu Daud kata Hamzah Az-Zayyad beriwayat daripada Habib dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah, hadis yang sahih. Makna dia terima hadis sahih. Ada Urwah ni riwayat dari Habib ni meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, bukan dari Urwah Al-Muzani. Dia terima. Kalau hak lain boleh sahih, hak ni apa tak boleh sahihnya? Kalau kata dia tidak sabit liqa dan sama, Urwah ni Habib ni dari Urwah tidak sabit sama, tak apa, tidak menjadikan sesuatu hadis itu tidak sahih. Sebab syarat Imam Muslim dia kata imkan liqa, bukan liqa. Ada kemungkinan bertemu saja sudah memadai. Kalau sanad tu misalnya Habib ni, dia kata dia ambil daripada Urwah, lepas tu dia ni hidup selama, mungkin dia dah berjumpa walaupun tidak ada bukti yang menunjukkan bahawa mereka memang telah berjumpa, tapi dikira hadis dia tu hadis muttasil dah, bersambung dah hadis itu.
Apalagi kalau ada sebut memang dia meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair pula. Lepas tu hadis yang sama tadi, hadis tu juga ada sebut dalam Ibnu Majah. Dalam Ibnu Majah hadis ni, hak cium ni, Habib meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, situ pula sebut. Dan hadis itu hadis yang jayyid, hadis yang molek, boleh dipakai. Bermakna sekian ramai orang lain sebut kata Urwah ni Urwah bin Az-Zubair. Kalau ada sebut pun, kalau tak ada sebut pun dia kata Urwah saja. Hak ada sebut Urwah Al-Muzani seorangnya, Abdurrahman bin Maghrib. Macam mana kita nak pakai hak dia? Bila sudah kita boleh terima Habib ni dia dah dengan Urwah bin Az-Zubair, lepas tu kalau bila Urwah bin Az-Zubair kata lagu ni, kena sabar. Apa tak boleh pakai? Apa tak boleh pakai? Kalau cium tu tidak membatalkan air sembahyang, cium. Padahal ada kemungkinan bila cium tu naik nafsu. Apatah lagi kalau bersentuh-sentuh dalam keadaan tak sedar siapa, tak sedar gapo pun, tak ada berasa apa-apa. Apatah lagi? Itu dia. Apatah lagi? Tak batalnya. Gitulah cerita. Ada juga orang yang mengatakan Urwah ni, hak dalam hadis ni, Urwah ni majhul. Urwah bukan Urwah bin Az-Zubair, Urwah ni majhul. Kalau diandaikan Urwah Al-Muzani pun dia ni majhul. Ulama tak tahu, tak kenal dia siapa. Ada juga orang kata begitu, tapi tak betul, sama sekali tak betul. Sebab apa? Ni cuba kita tengok hadis Abdurrahman bin Maghrib ni. Qala haddatsana al-A'mash qala haddatsana ashabul lana. A'mash kata kena beberapa orang ashab kami telah meriwayatkan kepada kami. Dia syarat nak majhul ni baru boleh kita kata majhul kalau hanya sekurang-kurangnya satu orang saja yang meriwayatkan daripada orang itu. Orang lain tak ada riwayat daripada dia. Orang lain tak ada. Macam sini beberapa orang meriwayatkan daripada Urwah Al-Muzani. Kalau kita andai Urwah Al-Muzani ni majhul, macam mana dia kata ashabul lana? Kalau dua orang saja meriwayatkan, sudah hilang dah jahalah dia mengikut kaedah ilmu hadis. Sudah hilang dah. Kita tak boleh kata orang ni ulama tak kenal kalau dua orang meriwayatkan daripada dia. Apalagi Amash kata ashabul lana, bukan sahibani lana. Bukan dua orang, tapi ramai ni jamuk ni. Bila jamuk, macam mana kita nak kata Urwah ni majhul? Tidak majhul. Bahkan hak lebih jelasnya Urwah di sini ialah Urwah bin Az-Zubair. Sebab apa? Sebab dalam apa namanya Ibnu Majah dan lain-lain lagi ada sebut Urwah bin Az-Zubair. Hadis ni, sanad ni, bukan sanad lain. Jadi sebutkan Muzani ini adalah satu kesilapan Abdurrahman tadi. Waham dia, keliru dia. Apalagi dia ni orang yang tidak diterima oleh ulama. Ali Ibn al-Madini kata 900 hadis dia. Kami ada tulis hadis dia 900, tapi kami tak sepakai. Terutama apabila Waqi' yang juga meriwayatkan dari Amash tidak meriwayatkan seperti dia. Dalam apa namanya Ibnu Majah, Waqi' meriwayatkan tidak seperti dia. Waqi' kata Waqi' tu orang kuat. Waqi' kata ini Urwah bin Az-Zubair. Dia kata Urwah Al-Muzani. Tak boleh nak lawan. Lepas tu Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata, cerita kat orang, aku kata gini-gini, hadis ni tak ada gapo, Syibhul Asyaik macam tak ada gapo. Itu pendapat dia. Itu pendapat dia. Ramai lagi orang lain yang kata hadis ni tak boleh pakai. Bukan Yahya bin Sa'id salah kata, tapi berapa ramai pula orang kata boleh pakai. Kita nak mana waktu tu? Sebab apa? Kita nak kata apa nama ni, Habib ni dia tak ada jumpa dengan Urwah bin Zubair, tak pernah sabar. Dia dah jumpa, sebab dia dah jumpa, bahkan dah meriwayatkan daripada orang yang lebih tua lagi, dari Urwah bin Az-Zubair. Bapa dari Urwah bin Az-Zubair dia tidak boleh meriwayatkan? Dalam banyak hadis ada sebut dia riwayat, sekurang-kurangnya
apa nama ni, Imam Abu Daud kata di sini, dia ada meriwayatkan satu hadis sahih dari Urwah bin Az-Zubair. Sekurang-kurang ada hadis sahih. Bermakna dia ni orang molek. Kalau tidak, dia lagu mana jadi hadis sahih. Bermakna Imam Abu Daud terima Habib ni dia dah jumpa dengan Urwah. Dia memang meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair. Sebab itulah ulama-ulama yang ni dari sudut hadis lah. Dari sudut hadis kalau kita nak bincang, bagi orang yang mengatakan tak batal ismail, dia pegang dia hadis ni setelah bahas, dia kata boleh pakai. Boleh pakai. Orang yang tak setuju dia kata tak kuat. Begitu. Lepas tu tak apalah. Hak lain-lain tu lebih kurang itulah. Lepas tu kita tengok pula dari segi praktikalnya. Terutamanya orang pergi Mekah, pergi mana? Ni tak? Masalah. Kalau pakai mazhab Syafi'i dalam masalah ni, dah setuh sama. Dua orang duduk tawaf, bukan main ramai. Dia tak cara kita dah. Tidak melera kita dah. Dia dengan mazhab dia, cara dia. Kita setuh, kita sorai batal dia, pergi galik-galik. Galik-galik. Kalau kita tak pakai hak tu, tidak akan jadi susah. Tidak akan jadi susah. Lepas tu kalau kita pakai, nak tengok ayat Quran, aula mastumun nisa. Nisa tahu mana nisa? Orang perempuan, bini ke? Orang lain ke? Budak ke? Orang tua ke? Boleh masuk belaka. Sebab itulah ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan nisa ni semua perempuan, tak kira. Budak kecil, orang tua, batal belaka ismail. Ada nafsu tak ada nafsu, batal belaka. Bini kau tidak bini, kau batal belaka. Andai sak tak apa makna? Satu masalah nak menentukan hak tu. Jadi kalau kita kata bersentuh tu tak apa, mudahlah, kemudahan lah kepada kita duduk di rumah misalnya, duduk di rumah sentuh dengan bini. Kalau kena sibuk nak jaga tu tak, ada ismail ni tak, sentuh ni nanti nak semayang isya ni tak lama ni tak, sentuh susah. Jadi susah sikit lah. Nak bui anak misalnya, nak bui kau ni molek-molek sikit pegang ni, pegang bawah ni takut sentuh tak kena. Tidak pegang bawah tiak anak tu tak. Hak tu pun nak pegang bawah tiak je, kata boleh nanti susah. Lepas tu kita tengok lah hak mana hak lebih kemah tadi. Hak mana lebih kemah, lepas kat mana ikutlah pada anak lah, pada anak. Tak ada masalah sini. Tak ada siapa pun kata kita mesti kena ikut orang ni, mengikut orang ni. Tak ada. Zaman dulu lagi tengok ulama ni, ada ketika dia ikut Ibn Abbas, ada ketika dia ikut Ibn Mas'ud. Tukar-tukar. Tak ada ketetapan. Gitulah. Lepas tu An-Nisa tu pula orang yang mati dah. Termasuk juga asal orang perempuan. Kita ada ismail ni nak pergi tolong orang, nak pergi bantu orang kecemasan, dia nak pergi tolong orang yang apa ni ditimpa malapetaka, usul dia mati dah, mati persetu, batal juga ismail. Pasal apa? Pasal perempuan dengan lelaki. Sebab tu Imam Malik kata dia fikir-fikir, duk tengok, perhati tengok, ni berkait dengan benda lain, ada nafsu, waktu ni jadi batalnya. Kalau tak ada nafsu tak apa. Imam Abu Hanifah kata dah, semua tak apa, tak usah cara sama-sama. So ada dosa tu suku waktu setu orang perempuan asing, batal ismail tu tidak. Batal ismail tu tidak. Dosa suku waktu ismail tu tak batal. Tu ada ayat. Lepas tu kita kata hak ni Imam Ahmad, Imam Syafi'i kata batal. Hak tu Imam Malik kata tak batal. Imam Hanafi orang kuat juga. Auza'i ramai lagi. Lepas tu hak ni Ibnu Umar kata batal di kalangan sahabat. Hak tu Sayyidina Ali kata batal. Ambil lah. Gitu. Benda ni benda khilaf. Benda khilaf. Tak ada mudarat siapa-siapa dia kalau kita ikut mana-mana. Mudarat siapa? Rugi apa? Kerajaan? Tak ada. Kalau masalah zakat tu, nak sabar. Ni kita pakai mazhab ni tak payah bagi zakat. Nak sabar. Tu. Ni kalau ni rugi ke dia? Terjejah apa? Tak ada kena mengena ni. Wallahu a'lam.